Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sebagai sepadan. Tak salah kalau kita guna balik dasar lama asalkan untuk kepentingan rakyat dan negara. Saya banyak mendengar rintihan rakyat dan sedar bahawa ramai yang hidup dalam kesusahan pada ketika ini. Saya menyeru kepada ahli-ahli jemaah menteri agar mendengar suara hati rakyat di bawah dan seterusnya merencanakan dasar-dasar yang baik serta boleh dirasai oleh rakyat. Mengibas kembali pada suatu ketika dahulu, Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM dianggap merasua rakyat. Namun, BRIM terbukti sebagai dasar yang membantu terus rakyat dalam kesusahan di samping merangsangkan ekonomi tempatan dengan konsep multiplier effect. Malah, konsep ini telah diteruskan dengan nama Bantuan Sara Hidup BSH, Bantuan Prihatin Negara BPN dan kini sebagai Sumbangan Tunai Rahmah STR. Ini tentang Usahasama Proton Jeli. Dulu Usahasama Proton Jeli dikatakan bagai kehilangan anak. Namun, kini Proton X70, X90 megah menyusul di jalan raya dan usahasama ini terus diperkasakan oleh kerajaan sekarang dan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Tentang ICR, East Coast Railing, yang dulu dikatakan projek membazir, pula diteruskan oleh kerajaan hari ini untuk menjana pembangunan ekonomi di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia. Tentang TRX dan projek-projek megah yang lain. Dulu dikatakan jual negara kerana kononnya pelaburan asing banyak disalurkan untuk projek-projek ini. Akan tetapi kerajaan-kerajaan pasca 2018 pula meneruskan projek-projek ini. TRX menjadi tumpuan pelaburan pelancongan dan ikon Kuala Lumpur terbaru. Berdasarkan kepada contoh-contoh yang nyatakan di atas, saya menyeru kepada kerajaan untuk teruskan dasar-dasar yang dahulunya dikritik dan dimaki hamun, tetapi asalkan dia membawa kebaikan kepada rakyat, kita teruskan. Daripada cukai LVG, cukai barang mewah, peningkatan kadar SST, cukai keuntungan modal, pelaksanaan e-invoicing dan sebagainya, saya rasa guna balik GST dengan penambahbaikan dalam sistem input dan juga pengurangan kadar GST. Kedua, kerajaan sepatutnya melaksanakan polisi rasionalisasi subsidi minyak RON 95 setelah selesai mengutip data-data yang berkaitan secara menyeluruh dan jitu. Harus diingatkan bahawa polisi yang bakal membebankan rakyat harus dilaksanakan melalui kajian saintifik dan secara berfasah, bukannya secara spontan. Dengarlah keluhan rakyat mengenai padu, terutama dari segi keselamatan cyber dan juga kesempurnaan data dan kejituan data. Seperkara lagi, jika anda masih ingat ETP dan NKEA yang diperkenalkan kira-kira 14 tahun yang lalu. BRIM ke, EV ke, infrastruktur ke, pelaburan asing ke, apa yang diteruskan oleh kerajaan PHPN dan Banadi memang termaktub dalam ETP yang diguna pakai sejak tahun 2010. Sebagai penutup, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sebagai sepadan. Tak salah kalau kita guna balik dasar lama asalkan untuk kepentingan rakyat dan negara. Saya masih ingat penyokong selama ini, penyokong Barisan Nasional telah lama menelan tuduhan-tuduhan liar seperti jual negara, kehilangan dan macam-macam dikatakan merasua rakyat. Namun, demi kebaikan negara, saya yakin kita semua gembira lihat dasar BN yang sebelum ini yang dituduh macam-macam dapat digunakan semula dan diguna pakai oleh kerajaan asalkan dia membawa kebaikan. Ketepikanlah fahaman politik. Buatlah yang terbaik, yang sepatutnya. Bacalah NKEA, ETP, laksanakan semula GST. Rujuk balik. Saya yakin LVGT, cukai barang mewah, cukai ini dan itu, subsidi bersasar akan lagi membebankan rakyat dari golongan B40 ke T20.